Okey, apa? You buat apa? I trading lah paling. Lebih baik tengok perempuan dari trading. Okey, kenapa kau ni? I pun nak join juga. Aku macam mana? Okey, apa? You buat apa? I trading lah paling. Lebih baik tengok perempuan dari trading. Okey, kenapa kau ni? Okey semua. Assalamualaikum semua kepada anda yang sedang menonton di Facebook, di YouTube dan juga di Telegram. Okey, kita punya siaran live pada malam ini berlangsung di platform YouTube One Punch Academy, platform YouTube UAG Market, Facebook UAG Market dan juga Facebook One Punch Academy, and YouTube UAG Market, and also YouTube One Punch Academy, dan juga Telegram One Punch Academy. Okay, nama saya Muhammad Afiq, selaku founder kepada One Punch Academy. Okay, dengan collaboration, dengan kerjasama bersama UAG Markets, okay, kami bawakan kepada anda live trading, live analysis, and juga free education untuk anda semua. Okay. Jadi sebelum saya mulakan, bagi saya cerita sedikit, okay, pengenalan. Okay, apa yang menariknya di UAG Market? Environment yang paling menarik di UAG Market adalah penawaran leverage. Okay, penawaran leverage yang sangat tinggi, 1/5,000. Okay, di UAG Market menawarkan leverage 1/5,000. Okay, itu adalah penawaran yang ditawarkan oleh UAG Market. Dan juga jangan lupa ada bonus. Okay, ada bonus deposit dan sebagainya. Okay, jadi dengan penawaran leverage 1/5,000, ianya sangat-sangat membantu anda untuk trading menggunakan modal ataupun capital yang kecil. Okey, jadi kita agak lewat sikit live, tak sempat nak tengok news kat UCAT. Tapi apa yang terjadi di UCAT, guys? Pada petang tadi, saya ada buy. Okey, saya ada buy di kawasan inilah lebih kurang. Okey. Kalau tengok di bawah ini, saya punya entry buy di kawasan mana? Okey, di kawasan itu. Okey, saya keluarkan entry saya. So, ini entry saya dan ini stop loss saya. 8.30 tadi baru sahaja selesai news untuk Consumer Price Index. So, basically news ini adalah news mengenai kadar inflasi di Canada. Okey, jadi kalau kita tengok sepanjang minggu ini, kita boleh melihat, okay, daripada hari Isnin dan juga hari Selasa, USD Canada downtrend. Okay, ini yang dipanggil sebagai fenomena ataupun saya panggil situasi price in dalam market. Okay, price in dalam market. Okay, macam mana kita nak baca price in dia nak ke bawah ataupun price in dia nak ke atas? Okay, simple. Hari Isnin pagi, korang boleh tengok Trading Economics ataupun Forex Factory Calendar. So, data inflasi adalah data yang paling ditunggu-tunggu ataupun dinantikan oleh semua player-player, investor-investor, trader-trader di luar sana. Boleh dikatakan untuk semua mata wang. Okey, sebab kadar inflation ni sebenarnya boleh dikatakan world economy sekarang mempunyai agak worst economic situation. So each of the country, semua negara sedang battle with inflation. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, sebelum data ni keluar tadi, okey, kita boleh nampak previous 3.2, consensus 3.8.
Ini bermaksud hari Isnin data ini dikeluarkan dah. Okey, data ini dah keluar hari Isnin pagi-pagi Isnin dah keluar dah. So kita boleh nampak yang mana ada peningkatan ataupun pasaran menjangkakan akan ada peningkatan kepada kadar inflasi. So bila kadar inflasi meningkat, secara automatik mata wang juga akan mengukuh. Jadi itulah penjelasan untuk kenapa USD Canada daripada hari Isnin hanya jatuh. Okey, jatuh dan hari ni baru dia agak laju dan laju. So, saya akan tinggalkan dulu pair Canada ni. Sebab saya tak nak cuba tangkap lagi. Sebab in a way, dia telah buat dekat saya di sini something yang saya panggil sebagai more kepada market dah buat extension. Okay, market dah buat extension. So, basically, kita lupakan UCAD. Okay, kita melihat dekat pair Euro JPY semalam. Okay, ini adalah entry yang saya lakukan semalam. And di dalam live juga, okay, di dalam live juga, saya ada bagi tahu yang mana kita akan melihat dan menjangkakan EJ akan ke atas. Okay, EJ akan ke atas. Ini apa yang dijangka. Ini apa yang kita jangkakan. So, kalau anda tengok dekat sini. Okay, entry saya dengan stop loss dan keadaan market semasa, saya dah ada sedikit profit. Okay, kalau di sini kita melihat jangkaan kerugian ataupun nilai kerugian yang saya sanggup hadapi adalah $10. Dan sekarang ini dengan harga semasa, okay, dengan keadaan harga market semasa, profit saya untuk Euro JPY lebih kurang 15 dan $16 lah. So, memandangkan saya nak mengamalkan risk reward 1:2 atau 1:3, saya tidak akan exit ataupun keluar daripada market. Okay, saya hanya akan hold. And boleh kita tengok gold. Okay, gold sedang membuat pendakian. Okay, kita boleh nampak gold sedang mendaki dan mendaki dan mendaki. Okay, ini juga kita panggil sebagai fenomena price in. Tapi dia agak terbalik sebab yang menjadi topik utama ataupun topik penting untuk minggu ini adalah FOMC. Okay, itu adalah topik utama dan topik yang paling penting untuk minggu ini. So, FOMC akan bercerita tentang kadar interest rate. Okay, di mana interest rate akan di-announce oleh Federal Reserve sama ada dikekalkan, dinaikkan atau dikurangkan. Jadi, kenaikan interest rate akan memberi impact kepada market. Pengurangan interest rate juga akan memberi impact kepada market. Pengekalan interest rate juga akan memberi impact kepada market. So, memandangkan saya lebih fokus kepada instrumen gold dan juga instrumen-instrumen dolar yang lain, saya sangat berminat untuk melihat interest rate. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, United States Fed Fund Rates. Okay, basically, siapa chairman untuk Federal Reserve? Of course, nama dia Jeremy Powell. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Ini adalah graph. Okay, saya akan tukar dalam bentuk bar. Kolom lah. Ya. Kenapa dia jadi macam tu? Bukan. Okey, tak apa. Okey. Sekejap. Saya nak try refresh. Dia tak keluar. Okey.
Okay, kalau kita tengok kadar interest rate untuk United States. Okay, ini adalah kadar interest rate untuk United States. Okay. And kalau kita tengok di sini, apa yang kita boleh nampak di sini adalah kadar interest rate yang sentiasa meningkat. Okay, sentiasa meningkat. Kita boleh nampak di mana Federal Reserve boleh dikatakan quite aggressive untuk tahun 2022. And 2023 kalau kita tengok permulaan dia agak taklah terlalu agresif dalam kenaikan interest rate. Okay. Jadi dengan kenaikan interest rate, ianya akan okay, Federal Reserve sendiri berpendapat kenaikan interest rate akan membantu ataupun akan membendung untuk mengurangkan kadar inflasi. Okay. So, apa yang saya akan buat sekarang, saya akan compare dengan kadar inflasi. So, kita akan tengok adakah keputusan Federal Reserve untuk menaikkan interest rate ini adalah berbaloi ataupun pada saya menjadi tak. Okay. Menjadi tak dengan kenaikan interest rate mampu atau tidak untuk menurunkan kadar inflasi. So, saya akan comparekan dua graf di sini. Okay, kita boleh nampak. Kita boleh nampak sekarang yang mana bila Federal Reserve mula menaikkan interest rate, okay, mula menaikkan interest rate, yang warna biru ni adalah graf untuk interest rate. Kadar inflasi yang daripada level yang tertinggi ketika ini, kalau tak silap saya, 9.2%. Kalau tak silap saya. Ataupun 9%. Di mana US sedang berhadapan dengan hyperinflation. And kalau kita tengok dekat sini, okay, kenaikan interest rate berjaya. Okay, berjaya menurunkan kadar inflasi. Okey, berjaya menurunkan kadar inflasi. Okey, kenaikan interest rate berjaya menurunkan kadar inflasi. Sekejap, ada sedikit technical error. Okay. Jadi mungkin dekat Telegram ada sedikit isu. Jadi saya punya stream di Telegram agak sangkut. But saya rasa untuk YouTube, Facebook dan sebagainya, it should be no problem lah. Ya, saya double confirmkan. Saya double check. Okay, boleh nampak everything is smooth. Okay, so Telegram sajalah yang mungkin ada isu sedikit. Kita cuba, saya nak cuba end. Sekejap. Okay, so kalau yang siapa tengah tengok di Telegram, korang boleh tekan link OPA ataupun UAG, Facebook, YouTube untuk tengok sambungan Okay, jadi kenaikan interest rate akan menurunkan kadar inflasi. So, inilah orang cakap poin-poin penting untuk minggu ini.
So kalau kita tengok kepada previous 5.5%. Konsensus adalah jangkaan pasaran. And even though website Trading Economics juga menjangkakan interest rate akan kekal kadar faedah pada 5.5%. Saya try leave. Sekejap. Saya try stream semula. Okay. So, impact dia pada market. Okay. Sekarang ni, kita boleh tengok berdasarkan sejarah ataupun kita panggil history dalam market. Okay, apa yang korang nampak di sini? Bila mana Federal Reserve mengekalkan interest rate ataupun okay, mengekalkan interest rate ataupun kita consider okay, mengekalkan interest rate, then kita boleh nampak di mana kadar inflasi mula merangkak ke atas sedikit. So, di mana dia orang dah mula kekalkan interest rate, and then ada kenaikan sekali lagi, and then dia kekalkan sahaja. So, kita boleh nampak inflation semakin meningkat semula. Okay, jadi adakah pada meeting September ini Federal Reserve akan naikkan interest rate ataupun tidak? Okay, pasaran semua menjangkakan Federal Reserve akan kekalkan interest rate dan hanya akan dinaikkan interest rate pada mungkin pada bulan November. Okay, sebelum penghujung Q4. Jadi, kalau ada surprise. Okay, apa itu surprise? Surprise tu maksudnya, kalau decision untuk interest rate dinaikkan kepada 5.75, for example. Okay, 5.75 ataupun 5.8. 5.5 normally dia orang akan naik 0.25 basis point. So 5.75 lah. Okay. Jika ini yang berlaku, kita panggil surprise. Okay. Surprise, aku naikkan interest rate, di mana pasaran semua menjangkakan kekal. Macam tu. So impact pada market adalah kita akan melihat USD tiba-tiba ke atas. That means USD akan mengukuh. Okay? USD akan mengukuh. Okay. Jadi, jika keadaan adalah seperti asal, that means interest rate yang announce nanti ataupun kadar yang akan diberitahu, okay, kekal pada 5.5. Okay, ini adalah apa yang dah memang pasaran jangkakan. Okay, so apa yang akan berlaku bila pasaran memang menjangkakan 5.5, keputusan sebenar pun 5.5, USD juga akan mengukuh. Cuma dia tidak akan, pengukuhan dia tu tak akan sekuat ada elemen surprise. Okay. So kalau anda tanya saya, adakah Federal Reserve akan kekalkan ataupun naikkan? Jawapannya, saya bukan Powell. Okay? Saya bukan Powell yang boleh bagi jawapan tersebut untuk anda. But, no matter what, okay, fundamental adalah penggerak market. Walau macam mana sekalipun, kita tetap akan menggunakan technical analysis untuk membuat keputusan entry dalam market.
Okay, kita tetap akan membuat keputusan untuk entry dalam market. So, kalau kita tengok dekat sini, saya masih lagi hold buy gold. Okay, account ini adalah ada balance $100 dan account ini bermula dengan nilai $200 sahaja. Okay, saya buat deposit hanya $200 dan daripada nilai $200, okay, saya telah rugi sebanyak $93 disebabkan stop loss yang saya kena lah. Okay, but keadaan semasa, okay, dan entry yang saya lakukan, entry yang saya lakukan ini semua adalah entry semasa kita sedang live. Saya tak entry account ini semasa kita tidak ada live. Saya takkan entry account ni semasa kita bukan on live. Saya hanya ada entry kalau ada peluang, ada setup yang menarik. Ketika sesi live, saya akan entry dalam market. Jadi, balance masa adalah $106. Profit yang sedang berjalan ataupun saya panggil running profit sebanyak $497. Saya belum decide untuk hold ataupun untuk tutup position ini. Okay, saya belum decide untuk tutup position ini. Saya masih lagi bercadang untuk hold position ini. Dan position ini mungkin saya akan keluar ketika ataupun sebelum FOMC untuk mengelakkan saya ambil risiko. So, sekarang jam hampir pukul 9. Okay, kita cuba tengok pair lain yang lebih rancak. UCAT nothing, dia dah stuck dekat situ. So, cuba kita tengok. Saya nak cuba tengok instrumen yang... Okay, ini oil. Okay, saya nak cuba tengok oil. Oil ni... Okay, saya tak pernah trade oil. Okay, saya tak pernah trade oil. Ini boleh katakan ini adalah first time yang saya nak try trade oil. Tapi... korang boleh nampak dengan jelas. Okay, korang boleh nampak dengan jelas. Movement untuk oil ini betul-betul trending. Okay, movement dia betul-betul trending. Daripada bila ni? Daripada 25-23 Ogos lebih kurang. Sampailah ke hari ini. Betul-betul trending up. Okay, betul-betul dia buat satu trending up. Okay, kita cuba tengok on 4 hour. Daily. Okay, daily kita boleh nampak yang mana keadaan semasa berada di mana. Okay. Kalau saya tengok dekat sini, low ni pernah dipecahkan atau tidak? Tak pernah. So, dia sideway ataupun dia accumulation dekat kawasan ini. Ataupun pada saya dipanggil sebagai ranging market. And then, kat sini, kalau saya letak sedikit bantuan RSI untuk tengok adakah puncak masa tu quite interesting. Okay, masa ni, okay, kalau kita tengok dekat sini, keadaan oil on daily ketika harga di sini, RSI juga berada di tempat yang tinggi. Okay, RSI juga berada pada tempat yang tinggi. Tapi sekarang ini kalau kita tengok RSI punya momentum dah keluar ataupun saya panggil dah pecah. Jadi ini berkemungkinan besar yang sedang berlaku ataupun yang sedang berjalan adalah wave 3 lah. Okey, ini adalah wave 3. Mungkin probably the extension. So agak berisiko untuk saya entry buy ataupun untuk entry sell. Entry sell kita akan melawan arus. Entry buy kita akan entry with direction market lah. So, saya nak elakkan pair ni. UCAT, nothing. EJ,
masih lagi di situ. Okay. UJ ada apa-apa impact. Okay. Kalau kita tengok dekat sini. Okay. Okay. Apa yang saya nampak? Okay. Tapi ini adalah weekly Ini adalah weekly. Okay. Apa yang saya nampak? Kita ada satu pergerakan yang jatuh, pergerakan yang naik, pergerakan yang jatuh dan pergerakan yang naik. Okey, kalau korang tengok betul-betul, kita boleh cakap ini adalah W pattern. Betul tak? Ini adalah W pattern. Saya tak boleh tolak kemungkinan benda tu. Okey. Ini adalah W pattern. Yang orang panggil W dan M pattern. Okey, tapi saya tak berminat dengan directly panggil ini adalah W pattern. Okay. So, apa yang saya nak buat sekarang, saya nak ukur. Tapi saya mungkin tak entry lah. Sebab stop loss dia quite big ni sebenarnya. Kalau saya tanya saya. Stop loss dia dekat sini. 400 pip. Tak berbaloi. Tak padan dengan capital. Tapi kalau untuk penjelasan apakah ini, okay, saya boleh explain lah. Okay, buka USD JPY. Okay, saya akan buka USD JPY. Saya akan ambil Owanda. Dan saya akan, ni analisa lama saya kot. Okay. Apa hal bahasa Melayu? Okay. Okay, saya nak tunjuk kepada anda satu perkara. Okay. Kita semua tahu, oh ini pattern rama-rama. Ini pattern butterfly, betul? Kita semua dah dimomokkan. Bukan dimomokkan lah. Tapi sebab hakikatnya sebenarnya pattern-pattern seperti itu, dia ada nama dia. Dan dia ada ratio dia yang tertentu yang mana dia kena obey. Okay, dia kena obey. Okay. So, saya nak tunjuk contoh untuk USD JPY ni. Okay, anda nampak tak? Ini notes yang saya tengah post. Ataupun yang tengah saya kongsikan. Okay, note yang saya tengah kongsikan dinamakan sebagai bearish bet. Okay. So, bearish bet ini, kalau kita tengok, this is what happen lah. Ataupun inilah dia, bearish bet. Tapi adakah betul-betul ini bearish bet yang dah valid ataupun dah jadi? So, dia ada ratio yang tertentu yang mana markets kena obey. Okay? Bahasa mudah dia, markets kena obey. Kalau dia obey ataupun dia based on these rules and then dia betul-betul lengkap. Dekat D ni, figure dia ini dengan figure yang ini salah satu. Yes. Okay. Akan ada kejatuhan seperti ini yang mana dia jangkakan lah. Okay, tapi ada satu lagi pattern yang mungkin berlaku. Iaitu ini. Mempunyai kriteria yang sama. Okey, mempunyai kriteria yang sama. Cuma ada sedikit perbezaan. Okey. Yang ini. So, another one adalah ini. Adakah UJ akan membuat bearish scrap untuk kita ataupun dia akan membuat bearish bet untuk kita? Kedua-duanya mempunyai specification yang sama, spesifikasi yang sama, and in term of ratio juga hampir sama. Okey? Cuma kalau ratio ini kita kena tengok berapa persen dekat sini. Okay. So, bila kita bercakap pasal market, this is what yang korang kena faham. Okay, dia ada probability. Dia ada probability market boleh going up. And dia ada probability market boleh going down. Okay. Dia ada probability seperti tersebut. That's why you kena understand. Okay. Tak ada orang cakap jalan yang betul ataupun jalan yang benar, yang pasti, yang confirm, yang itu, yang ini. Itu semua bullshit.
Okay, itu semua bullshit. Trading, everything is all about probability. Trading, everything is about possibility. Anda mungkin menang, anda mungkin rugi. Tapi yang penting, bila anda menang atau anda profit, mestilah melebihi nilai kerugian anda. So, itulah yang dipanggil sebagai risk management. So, sambil-sambil tu santai-santai saya nak try analisis untuk USD JPY ni. Okay. Saya ambil point X ke A. And then saya akan tengok Fibo 38 dengan 50. Dua Fibonacci ni adalah important untuk tengok harmonik. Kalau ada soalan boleh komen. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini 38 dengan 50. Okay, between 38 dengan 50, market membuat reaction pada 50%. Market membuat reaction pada 38%, betul? Okay. Jadi, kalau saya tidak akan go with bet. Okay, saya tidak akan go with bet. Saya tidak berminat kalau rejection pada 38% ini. Sebab, bila rejection pada 38%, besar kemungkinan dia bukan bearish bet. Adakah dia adalah bearish scrap? Possibility. Tapi dia ada lagi satu possibility, iaitu adalah ini. Kejap. Adalah ini. So, ini adalah another possibility, iaitu alternate bet. Okay. Ini adalah alternate bet. So, alternate bet menunjukkan kat kita rejection pada 38.2 dan ini berlaku di sini. And then kejatuhan dia akan jatuh di antara 38 hingga 88.86. Yes, betul. Market jatuh tapi tidak melebihi 88.6 and then dia tak melebihi low. So, ini adalah kita punya C point. This one is a X and this one is a A and this one adalah B and then ini adalah C. So, di manakah D dia? Kalau kita tengok dekat sini. D dia mempunyai projection 1.13 of XA. Maknanya daripada XA ni dia akan bergerak 1.13 daripada XA. So, in a way dia bukan pada 100%. Dia pada 1.13. So, 1.13 ini adalah level yang akan melebihi X. So, price action untuk USD JPY menunjukkan USD akan mengukuh. Okay, USD akan mengukuh. So, sejajarlah dengan kadar FOMC yang akan dikekalkan. Okay, sejajarlah dengan kadar FOMC yang akan dikekalkan. Jadi, bila saya dah nampak benda macam ni, bila saya dah nampak perkara seperti ini, saya akan bersedia untuk sell XAU USD. Tapi di mana? Okay. Esok adalah hari Rabu, betul? And esok adalah hari Rabu, di mana kita ada lagi beberapa jam lagi untuk market membuat ataupun memberitahu kita ataupun kita panggil sebagai membuat keputusan dalam market sama ada high warna kuning ini mampu dipecahkan atau tidak. Okey? Mampu dipecahkan atau tidak. So, kalau korang tengok dekat sini, apa yang saya dah kongsikan. Okey? Saya punya jangkaan C akan hit ataupun naik pada 1968. That means equivalent lah
Saya panggil dia adalah equivalent ABC dia. Cuma what if, okay, kita bercerita tentang apa kemungkinan, iaitu sebenarnya C kita ni dah siap. Okay, kemungkinan yang terbesar C kita ini dah siap. Dan kalau kita tengok pula dekat sini dengan keadaan structure market yang berlaku, okay, saya drop sedikit dekat 4 hour. Okay, kita boleh tengok dekat sini punya keadaan structure market. Kita dah ada few probability. Okay, ada few probability. Okay, benda pertama yang saya sangat-sangat akan look up, saya akan tengok keadaan market sekarang adalah macam mana pergerakan market ini. Kalau kita tengok daripada sini, market hanya naik 1, market turun, market naik 3. Betul. Sama juga di sini, market jatuh, market sideways, market jatuh 3. So dekat sini saya dah ada jawapan, iaitu 3, 3, dia akan buat 5. Okay, dia akan buat 3, 3, 5. Jadi adakah 3, 3, 5 itu dah siap atau belum? Okay, kalau korang tengok dekat sini, sampai sini 1, sampai sini 2, bull 3, drop 4. Adakah 4 overlap? Yes, 4 overlap. So pattern apa yang dia buat dekat situ? Pattern apa yang dah forming dekat situ? Ini adalah pattern dia. Okay, nama pattern ni adalah ending diagonal. Okay, nama pattern dia adalah ending diagonal. So, contoh, saya akan post gambar contoh ending diagonal. Macam mana ending diagonal ni look alike? Okay, macam mana ending diagonal ini look alike? Okay. Inilah. Sekejap, ini leading. Okay, saya tahu kat mana. Okay. Jadi, ini sebenarnya boleh katakan hint untuk saya juga untuk exit goal sebenarnya. Okay, untuk exit goal. Okay, tapi saya nak tengok sedikit lagi orang cakap probability lah. Okay. Sedikit lagi. Kalau ikutkan sequence ataupun kita ikutkan wave counting, yes, market ni dah settle 5 wave. Tapi adakah 5 wave ini dia dah lengkap? Okay. Okay, adakah 5 wave ini dia dah lengkap? Ni. So, kita akan tengok dekat 1 hour time frame. Okay. Sekarang ni, yang saya nak kisahkan. Okay, yang saya nak kisahkan cerita di kawasan ini. Okay, kalau kita sambungkan top body ke top body. Okay, kalau kita sambungkan low ke low body. Yes, ada possibility ending diagonal dah siap. Tapi ianya sangat-sangat runcing. Okay, and sifat ending diagonal ini sendiri juga adalah dalam wave dia sub dia mesti 3, 3, 3, 3, 3. Okey, dia mesti kena ada sub 3, 3, 3, 3, 3. Dia mesti kena ada sub 3, 3, 3, 3. Jadi keadaan market yang semasa ini, okey, tidak memberi saya satu confident answer yang ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4 dan ini adalah 5. No. Not yet. Apa yang saya nampak current situation, okay, memandangkan kita dah ada 3 dekat atas tu. Okay, kita dah ada 1, 2, 3, nampak? 1, 2, 3. So, ini adalah 3. So, ini adalah 2,
ini adalah 1. So, apa yang akan berlaku sekarang? Dia akan membuat kejatuhan minimum sampai level 1. Okay, dia akan buat kejatuhan sampai level 1. Minimum level sebab syarat diagonal dia mesti kena sentuh. Okay, so syarat dia mesti dia kena sentuh. And kita akan menunggu untuk 3 wave structure dalam market. Jadi saya melihat diagonal ini masih lagi belum siap. So apa yang saya jangkakan sekarang, kalau siapa yang nak sell boleh, tak ada masalah. Tapi saya lebih bersedia untuk cari buy kat bawah nanti. Okay. And then bila dia dah sampai atas, baru saya akan tutup semua buy dan saya akan fokus on sell. Okay. Baru saya akan fokus on sell. Okay. Jadi inilah apa yang sedang berlaku dalam market. Okay. Dalam MT4. Okay. Saya delete benda ni. Okay. Dalam MT4. This is 1. This is 2. Mungkin ini 3. Tapi saya tak berminat. Ataupun saya tak berkenan. Itulah macam mana nak cakap. Benda ni dia datang daripada experience lah. Okay, actually this is come from experience. Saya punya experience melihat market. Saya punya experience mengajar. Jadi sedikit sebanyak saya ada orang cakap some feeling yang mana market ni is not ready yet untuk dia jatuh lah. So 1, 2. Yang jadi kat atas ni adalah 3. So kita mungkin akan ada 4 at least. So yang ini mungkin akan SL possibility. Dan baru akan ada last leg untuk 5. So but anyway kita kena tengok apa yang akan berlaku dalam masa terdekat. Sebab to be honest, untuk saya entry sell, saya belum sampai saya punya projection level at least. Okay, projection level saya akan menggunakan Fibonacci expansion ni. Okay, saya akan tarik dan saya akan tarik. Okay, dalam situasi sekarang kita boleh nampak projection untuk FE terlalu dah deep. Sebab apa? Sebab bawah ni dia drop besar. Okay, jadi ini adalah orang cakap another way untuk kita mencari A, B and C level. Di mana C level? Okay, di mana C level? Adakah dia dah ready nak jatuh sekarang? Possible. Ataupun dia nak naik lagi sekali, satu leg lagi dekat atas ni baru kita sell. Lebih menarik lah. Kalau tanya saya belum nampak lagi apa-apa structure yang membantu ataupun yang boleh buat kita entry sell dalam market. Okay? Belum ada lagi structure untuk sell dalam market. Jadi, to be honest, gold masih lagi buy mood. Okay? Saya tahu ada ramai yang dah mula sell. Tapi, terpulang. You must learn untuk percaya dan yakin dengan analisis yang dibuat. Okay? So, itu sedikit untuk market projection yang saya boleh kongsikan malam ni. Tapi, yang lebih penting sekarang saya nak kongsikan tentang... Okay, saya nak kongsikan dengan anda tentang... Okay, saya nak akan ambil satu chat yang kosong. Saya ambil FX Open lah. FX Open ni besar pula dah. Okay, saya nak... Apa nama bahasa Melayu ni?
Okey. Saya nak kosongkan chat. Okey, fine. Okey. So macam saya cakap petang tadi saya ada bagi tahu yang mana malam ni saya akan kongsi kepada anda. Okey. Perkongsian mengenai Fibonacci tools. Okey. So orang selalu cakap, "Oi, engkau take pakai apa?" "Aku take pakai Fibo." Macam mana kau tarik?" Macam ni. Oh, macam tu punya. So, bila kita bercakap pasal Fibonacci, ianya adalah satu perkara yang super duper subjektif. Okey? Ianya adalah satu perkara yang super duper subjektif. Di mana setiap orang mempunyai way of tarik Fibonacci, betul? Setiap orang mempunyai way untuk tarik Fibonacci. Tapi yang saya nak share, okey, yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ini adalah dua tools utama. Okey, dua tools utama untuk dua tools utama yang kebiasaannya digunakan dalam trading harian. Okey, dalam trading harian. Okey. So, dua tools utama. Kalau kita tengok, okey, saya suka pakai TradingView sebab saya nak menconteng dan saya nak menulis. Okey. So, number one adalah Fibonacci retracement. Okey, di mana Fibonacci retracement ini dia mempunyai 2 point ataupun 2 titik sahaja. Okey. Yang kedua kita ada Fibonacci expansion. Okey, ataupun kita panggil extension. Okey, di mana dia mempunyai 3 point ataupun 3 kaki. Okey. So, kalau korang tengok di bahagian TradingView, okey, di atas ni kalau nampak saya ada 2 Fibo yang saya dah letak siap-siap. So, Fibo yang ini, okey, ini adalah Fibonacci retracement. Okey, ini adalah Fibonacci retracement. Okey, Fibonacci retracement. Ini adalah Fibonacci retracement. Serius, saya tengah geram. Kenapa language saya bahasa Melayu? Ya Allah. Bila saya tukar bahasa je dia terus. Alah, patutnya saya tekan save lah tadi at least. Sekejap, bahasa Melayu saya tukar balik. Ada tak tulisan tu? Tak ada. Ada. Okey. So, kalau saya tukar bahasa English pun ada kot. Supposedly lah. Supposedly. Okey, betul lah. Dia nasib baik. Okey, saya tukar ni kejap. Saya nak buang chat ni. Okey, nasib baik. Nice. Okey. So, ini adalah Fibonacci retracement. And ini adalah Fibonacci expansion ataupun extension. Dia ada 3 kaki. 1, 2, 3.
Okay, dia ada 3 kaki. Okay, dia ada 3 point. Dia ada 3 point. Okay, dia ada 3 point. Yang ini dia ada 3 point. Yang ini dia ada 2 point. Okay, itu perbezaan dia. Okay. So, bila kita tengok dekat sini, ada 2 jenis Fibonacci. Okay, ada 2 jenis Fibonacci. So, secara logik kita fikirlah. Okay, secara logik kita fikir. Nama ni adalah Fibonacci retracement. Betul tak? Bermaksud untuk mengukur kadar retrace dalam market in percentage. Okey, ini yang saya nak bagi tahu anda kefahaman. Okey. So bila kita bercakap pasal nak ukur kadar retrace, nak ukur pullback, nak ukur nak ukur retracement yang kita panggil sebagai pullback dan sebagainya. Jadi, bila Fibonacci itu adalah Fibonacci retracement, saya nak anda faham logik tentang basic. Okay, basic dalam market. Okay, market naik ke atas. Okay. So, market naik ke atas sebanyak 100 pip. Okay, saya bagi anda satu example yang mudah. Okay. Katakan kita tak ada tool Fibonacci. Kan? Tak ada tool Fibonacci. Okay. Kemudian, market turun sebanyak ataupun retrace sebanyak 38 pip. Okay. Market retrace sebanyak 38 pip. Maknanya dia turun sebanyak 38 pip. Jadi, berapakah percentage yang berapakah percentage market membuat retracement? So, in percentage. Okay. 38 bahagi 100 darab 100 bersamaan dengan 38%. So, dulu kalau tak ada tools Fibonacci, orang mengira secara manual. Okay, diorang kira point sini harga berapa, point sini harga berapa, retracement 38% dekat harga berapa. So, ini dulu. Zaman sekarang, kita dah ada Fibonacci tools. And MT4 dah ada, TradingView dah ada. Ianya sangat-sangat bantu dan memudahkan kita. Jadi, bila kita dah tengok, okay, market bergerak ke atas macam ni. So, in a way, Fibonacci retracement yang kita gunakan, kita kena tarik ikut arah market. Ikut arah market. Kalau kita tarik ikut arah market. Okay. So, kita boleh nampak, di sini adalah 38.2 punya percentage of retracement. Okay, tapi cuba kalau kita terbalik tarik. Okay, kita tarik daripada atas ke bawah. Okay. So, position yang ada adalah 61.8. So, logik ke? Okay. Betul ke? Secara matematik. Okay, secara matematik dia. Betul ke retracement ini sebanyak 61%? Anda fikir-fikir kan? Fibonacci adalah kayu ukur. Okay, dia hanyalah kayu ukur saja. And dia menggunakan log. Log ni maksudnya dia menggunakan arithmetic lah. Okay, dia adalah matematik sahaja. It's just a purely mathematic. Tolak, tambah, bahagi, percentage, bla 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 bla. So, kalau kita fikir logik, retracement 61%. Adakah itu retrace sebanyak 61%? Kita sudah tahu, 61% punya retracement dengan 30% punya retracement, 30% lebih pendek seharusnya. Kan? 30% lebih pendek. Jadi, 61% seharusnya dekat bawah lah. Jadi,
Ini kesilapan yang selalu saya tengok trader buat. Okay. Tapi mungkin disebabkan oleh kefahaman dia, mungkin disebabkan oleh keselesaan dia, and dia dah biasa tarik Fibo macam tu. Tak kisah. Sebab dia mungkin dia tidak, orang cakap apa, tidak, bukan purely technical analysis, tapi itu adalah teori dia, itu adalah kefahaman dia. And dia boleh buat duit dengan kefahaman tersebut. Itu satu benda yang bagus. Okay? So, bukannya saya nak cakap itu adalah ajaran sesat dan sebagainya. Tapi, saya, dalam Elite Wave, itulah cara saya tarik Fibonacci. Fibonacci retracement macam mana. So, Fibonacci expansion pula macam mana nak tarik dia. Okay. So, Fibonacci retracement, saya akan tarik daripada bawah ke atas kalau market tu trend up. Kalau market tu trend down, saya akan tarik daripada atas ke bawah. Okay, kalau trend down, saya akan tarik market tu daripada atas ke bawah. Salah. Okay, saya akan tarik daripada atas ke bawah. Sebab kita nak mencari retracement. So, berapa persen dia membuat retracement dalam market? Okay, berapa persen? 50%? 60%? 70% dia retrace? Itulah yang kita nak cari sebenarnya. And level-level yang berkemungkinan adalah level-level golden ratio lah dalam market. Okay. So, ini antara asas basic untuk mencari retracement dalam market. Okay. Now, kita nak bercerita tentang Fibonacci expansion. Okay, Fibonacci expansion. Apa fungsi utama Fibonacci expansion? Okay. Fibonacci expansion ini berfungsi untuk mengukur jarak atau projection anggaran market bergerak selepas retracement. Okay. So, sebab itu dia ada 3 kaki. Okay, sebab itu dia ada 3 kaki. So, market bergerak 1, naik. Okay. Stop. Drop balik 2. So, kita nak cari jawapan. Okay, kita nak cari ini. Ini yang ingin dicari. Okay, ini yang ingin dicari. Sejauh mana market boleh naik? Inilah kegunaan yang paling penting dalam Fibonacci, iaitu Fibonacci expansion. So, dia akan ada 3 kaki. 1, 2, 3. Okay, and then level-level utama dia, yang mana biasa adalah 1, 0.61, 1, 1.61. Okay, ataupun saya punya level keramat 1.23, 1.38 dan juga 1.61. So, ni antara level-level yang saya always guna dalam menarik Fibonacci. Okay, jadi kau nampak dia punya bentuk dia macam ni. 1, 2, 3. So, kita akan tarik daripada sini, sini, sini. Kan? So, dengan ini baru kita boleh dapat anggaran ataupun jangkaan sejauh mana market ni boleh bergerak. Sampai mana dia boleh pergi. So, kalau korang tengok dekat sini. Okay, saya ambil contoh dekat sini punya keadaan market. Dia bagi tahu dekat kita, market dah hit 100%. Okay, apa maksud 100%? Apa maksud 100% ni? Maksudnya, pergerakan yang ini adalah equivalent. Equivalent maknanya kalau ini bergerak 100 pip, contohlah dia bergerak 100 pip, ini pun dekat 100 pip juga. Ataupun lebih sikit lah kalau ada shadow-shadow kan. So, inilah key level yang utama, okay, sebagai player-player Elite Wave. Okay, sebagai player-player Elite Wave. And dia akan melihat Fibo
100%. Dia akan melihat Fibo 123, dia akan melihat Fibo 138. Dan dia akan melihat Fibo 161. So kalau anda ada belajar elite wave, saya pasti anda menggunakan Fibonacci level seperti inilah. So, kenapa dia bukannya satu isu yang macam, okay, market wajib reverse dekat 100%. Tak. Tapi, cerita dia sekarang, dekat 100% normally, ataupun kebiasaannya, market dah mencapai tahap equal leg. So, bila equal leg dah dapat, dah dikecapi, dekat situ besar kemungkinan bahawa market dah sampai dia punya tahap maksima. So, 2 Fibonacci ni is a very very important. Kalau anda seorang pengamal elite wave ataupun belajar elite wave ataupun anda nak gunakan untuk mencari take profit dan sebagainya, yes, you boleh guna both of this Fibonacci. So, bila orang cakap macam mana nak tarik Fibonacci, saya akan tanya soalan yang paling penting. Saya akan tanya, nak tarik untuk apa? Dan bila saya tanya soalan tu, jawapan dia apa tau? Saya nak entry lah. Okay, fine. Awak nak entry. Awak nak tarik daripada mana ke mana? So, tariklah daripada permulaan low ke high. So, berapa banyak market tu retrace, itulah entry level. Tapi entry level mana yang saya nak masuk ni? Ada 38 lah, ada 50 lah, ada 23 lah, ada 61 lah, ada 76, ada 85. Yang mana cikgu saya nak masuk? Sebab itu kita kena faham sifat wave. Ada wave, dia punya retracement sehingga 85, 76, 61, 50. Itu normal. Dan ada juga wave yang mana dia punya kadar retracement shallow. Shallow ni maknanya cetek, pendek. Dia berada di sekitar 23 ataupun 38% sahaja. And itu normally berlaku di wave 4. Okay, dia berlaku di wave 4. Okay, now kita berbalik kepada market. Okay, so 2 Fibonacci ni, korang bukannya kena tahu macam mana cara nak tarik, but at the first place, korang kena tahu nak tarik macam mana. Bukannya berfikir, okay, kat sini kalau aku tarik betul ke tak betul? No. Jangan fikir macam tu. So, basic dia, kalau market tengah naik, kita nak cari retracement, kita guna Fibonacci retracement. Kalau market sedang naik dan tengah naik, maknanya dia dah mula create a trend dalam market. So, kita nak tahu sejauh mana market ni boleh travel dalam market. Okay. So, kita cuba tengok dalam MT4. Nampak? Dia jatuh macam yang saya jangkakan tadi. But, it's okay. Masih lagi orang cakap, belum lagi ada apa-apa pembatalan daripada sudut elite wave dalam market. Okay? Ataupun trend buy masih lagi belum ada sebarang pembatalan. Okay. So, sekarang ni saya nak tunjuk kat anda. Okay, satu cara. Okay, bila kita dah nampak market ni. Okay, saya hanya akan tunjuk anda dekat market yang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. So, kita nak mencari pattern ni dalam market. Supaya kita boleh tahu yang jatuh ini sampai mana. Sampai level mana dia boleh jatuh. Benda ni semua kita boleh ukur dengan Fibonacci. Okay. So, time frame bukanlah satu isu, okay. It's not an issue dalam market. Okay, you nak pakai time frame mana, terserah. Tapi you kena tahu macam mana you nak tarik dalam market. Okay, contoh macam ni. Jangan tanya saya, cikgu macam mana saya nak tahu market tu nak naik ke,
Macam mana saya nak tahu yang jatuh ni adalah retracement ke tak? Kalau tanya saya jawapan tu, saya cakap terus terang. Saya tak ada jawapan. Okay. Terus terang saya cakap, saya tak ada jawapan. Okay. Terus terang saya cakap, saya tak ada jawapan untuk perkara tersebut. Kalau saya melihat market ni nak naik, okay, kalau saya melihat market ni nak naik, so saya akan tarik Fibonacci daripada bawah ke atas. Okay, saya akan tarik Fibonacci daripada bawah ke atas. And saya hanya akan tunggulah dekat Fibonacci level yang ada 38 ke, 50 ke, 61 ke, dan letak stop loss di 100. Jadi bila kita ada guidance untuk level-level Fibonacci, okay, bila kita ada guidance untuk level-level Fibonacci ini sangat-sangat membantu dan memudahkan kita untuk mengira nilai pips ataupun nilai kerugian dalam bentuk pips. Betul? So, in a way, kalau kita tengok dekat sini, gold, kalau kita entry, katakanlah kita entry dekat 50%. 50% kita entry, SL dekat sini lebih kurang 50 pip. So, itulah nilai anggaran, nilai risiko kita. Sebanyak 50 pips. Berapa dolar? Bergantung kepada capital korang. Multiply with lot. So, 50 pips multiply with lot akan dapatlah nilai kerugian yang mungkin atau bakal kita hadapi. Okay? So, naik, jatuh, retrace. Okay, so sekarang ni persoalan seterusnya. Kalau kita dah entry buy dekat sini, SL kita dah dekat sini, dekat mana kita nak meletakkan take profit? So, inilah yang datangnya function Fibonacci expansion. Okay, Fibonacci expansion dalam market. Okay, di sinilah wujudnya ataupun bermulanya penggunaan Fibonacci expansion dalam market. Okay. So, Fibonacci expansion dalam market. Satu. Ni MT4 yang saya pakai. 1, 2, 3. So, tarik low ni pergi ke paling low. Okay, tarik high ni pergi ke high yang kat sini. Kita tarik kat mana? Kita tarik Fibonacci retracement je. And kita tarik Fibonacci yang ini, low ni, dekat low 50% ni. Okay, jadi, now, kat sinilah level-level TP yang anda boleh pilih. Mengikut kadar risiko. Jangan fikir, oh, market ni boleh pergi sampai 161 tak cikgu? Saya tak tahu. Bukan saya yang buat market. Bukan saya yang gerakkan market. Bukan saya yang move the market. Saya cuma, inilah trading system. Inilah sistem dalam trading yang saya ada, yang saya amalkan. So, saya akan entry dekat mana? Normally, saya akan entry dekat 50 dengan 61 lah. Ini zone keramat. Okay, ini zone keramat. Dan saya akan TP dekat mana? Saya akan ambil 1/2 atau 1/3. Cukup. Jangan kita fikir, oh, market ni nak pergi jauh lagi ni. Oh, market ni nak jauh lagi ni, kita boleh hold. Unless you ada another view. Macam saya ada view on elliott wave. Saya ada view on wave counting. Saya ada view on sequence dan sebagainya. So, saya ada confident untuk hold lebih jauh. Okay, tapi kalau tak ada, korang just trade sebagai macam seorang trader yang robot. 1/2, 1/3. Good enough. Relax, santai. Okay? So, macam ni kita nak tengok 1/2, 1/3. Simple je, guys. Kalau kita dah entry benda ni dekat 50% ni, okay? Kalau kita dah entry dekat 50% ni, betul-betul dekat 50% ni, kalau korang dah entry, normally, FE 100 adalah 100% ataupun kita panggil sebagai 1/2. Okay? 1/2. Ini memang confirm adalah 1/2. Percentage dia. Sebab ini adalah nilai risiko kita. Okay, 50% daripada 50% ke low adalah nilai risiko kita. So, kalau dia boleh hit sampai FE 100, so korang nak meletakkan risk reward pada 1/2,
Maksudnya 2 kali ganda nilai keuntungan. So FE 100 sudah cukup dan memadai. Okey. FE 100 adalah nilai level yang sudah cukup dan memadai untuk menjadikan 1:1:2. Jangan cuba elakkan berfikir, oi market ni nak pergi mana kan, sampai mana kan dan sebagainya. No. You dah execute you punya trading. You dah execute you punya order dalam market. Okay, korang dah execute. Okay, korang dah execute. Korang dah buy ataupun korang dah sell dalam market. Jadi apa yang korang patut buat? Korang perlu mencari level reward ataupun nilai reward dengan nilai risk yang bersesuaian lah. Either you go with 1:2 atau you go with 1:3. It doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Okay, now saya tunjuk contoh lagi. SOP kita pakai NT dekat 50%. Okay. Benda yang sama. Okay, market naik, market turun, market naik. Okay. Now, kita tariklah Fibonacci dekat sini. Tarik Fibonacci daripada sini, pergi ke sini. So, berapa banyak dia boleh retrace? Okay, so kita akan entry dekat 50%. Another 50% lagi. So, 50% kita akan letak stop loss kat sini. So, berapa nilai risiko? This is the box. 50% SOP kita. SL berada di bawah ni. So, kita nak TP cukuplah 1:2. Atau 1:3. Bergantung kepada keyakinan kita. Okay? Bergantung kepada keyakinan kita. So, benda yang sama. Tarik low. Tarik high. Okay? And then, ini kita akan tarik dekat Fibo 50%. Supaya TP kita equivalent. Baru TP kita equivalent. Tapi sebenarnya lagi better kita tarik dekat bawah lah. So, kita boleh nampak macam mana dia punya risk. So, ini risk. Okay, ini risk. Saya akan kotakkan warna merah lah. Risiko. Okay, ini adalah risiko. So, ini adalah reward kita. Sekejap. Okay, ini adalah risiko. Kecil. Okay, ini adalah risiko. 1. Ini adalah reward kita. 1:1. 1:2. 1:3. So, you kena trade macam robot. Tahu tak? Trade macam robot. Trade with system. The only way untuk pergi jauh dalam trading, you kena trade with system. Okay, you kena trade with system. Jadi, stick dengan satu decision making, 1:2 ataupun 1:3. Kalau market tu pergi lagi pun, kita biarkan sahaja. Cari another peluang, cari another possibility dalam market. Itu yang susah untuk trader lakukan. Iaitu, nak berdisiplin. Okay? Nak berdisiplin. So, bila stop loss tu kecil, stop loss itu besar, katakan stop loss dia, oi, Fibonacci saya sekarang ni cikgu, kalau saya entry kat 50%, SL saya 30 pip. Okay. Sekarang ni cikgu, saya jumpa satu setup. Entry dekat Fibo 50% juga. Tapi nilai SL saya 80 pip. Macam mana cikgu? Okay. SL 80 pip, SL 30 pip. Okay. Kat sini kau kena faham konsep percentage risiko. Risiko dalam percentage. Kalaulah kita masuk lot 0.01. Kalaulah kita masuk lot 0.01 juga. SL memang 30 pip. Kan? So, rugi kita adalah $3. Kalau yang ini, lot 0.01. Entry dengan SL 80 pip. Rugi kita $8. Okay. So, apa yang kau nampak kat sini? Macam mana nak bagi 80 pip nilai SL? Okay? 80 pip nilai SL. Tapi kita tetap juga rugi sebanyak $3. Cara dia senang. Buka kalkulator. Okay?
Okay. So $3 bahagi dengan 80 pip. So lot yang kita kena masuk adalah 0.0375. Tapi korang kena faham, ini lot sen. Kita lot 0.01 account standard bernilai 10 sen. Okay. So ini lot dia 0.03. Okay. 0.03. Maksudnya 0.003. Tapi mana boleh MT4 masuk sampai level ni, betul tak? Jadi sebab itu pemilihan nilai risk kita kena calculate in percentage. For example, capital anda ada sebanyak $100. So, 1% risiko adalah $100 kali dengan 1%. Maknanya $1 nilai risiko kita. Jadi kat sini adalah satu figure yang tak logik untuk kita fokus. Okay? Untuk kita fokus, risk 1%, capital $100, jaga MM. No. You nak bercerita jaga MM, you punya capital minimum. Melainkan, saya tak nak kena bantai Melainkan, korang punya capital $100. Tetapi account sen. Yes, itu boleh. Tapi UAG tidak menawarkan. Okay. UAG tidak menawarkan account sen. Okay. UAG tidak menawarkan account sen. So, capital yang sesuai $1,000. For example, risiko satu entry adalah 1%. So maknanya kita kali dengan 1%. So nilai risiko adalah sebanyak $10 untuk satu setup. Dan ini adalah worth it. Okay, ini adalah berbaloi. Kalau kita nak bercerita jaga MM, ini more kepada trader yang ingin jadi fund manager dan sebagainya lah. Okay. So dia nak bina portfolio yang cantik untuk investor-investor invest dengan dia. Jadi zaman sekarang sebenarnya dah terlalu banyak platform ataupun cara untuk korang dapatkan dana-dana. Tapi of course korang kena prove yang korang betul-betul boleh trade, boleh jaga management, boleh jaga risk management dalam trading. Okay. Okay, jadi sekarang ni untuk gold saya masih lagi melihat dia boleh ke atas, tapi TP saya ni mungkin saya akan remove ataupun saya akan buang TP saya ni. Saya tak nak tak nak hold sampai hit TP tu sebab ada possibility yang kita akan ada wave dia akan lebih tamat lebih awal lah. Okay, macam saya cakap tadi dekat atas tadi. Oh, bukan yang ni. Saya cakap yang tadi dekat atas tadi. Okay, saya nak menanti peluang untuk sell dalam market. Okay, saya nak menanti peluang untuk sell dalam market. So, saya nak menunggu market serah diri kepada saya. Okay, saya nak menunggu market untuk serah diri kepada saya. So, untuk FOMC malam besok. Dan kita kena ingat, kita masih lagi ada beberapa jam untuk sampai ke FOMC. Betul? Jadi, anything still can happen. Sama ada dia naik dulu sebelum FOMC pun possible. So, from time to time, analisis ini akan diupdate. Okay. Cakap pasal update. Bila lagi korang boleh dapat saya punya update analisis? Okay. Collaboration antara One Punch Academy dengan UAG Market. Okay, collaboration antara One Punch Academy dengan UAG Market adalah collaboration yang akan membawa anda live stream setiap hari Isnin. Okay, saya tulis siap-siap jadual live saya. Okay.
setiap hari Isnin hingga Jumaat. So, setiap hari akan ada 2 sesi. Yang pertama, sesi petang. Dan yang kedua adalah sesi malam, which is sesi yang semasa kita sedang berjalan ni lah. So, sesi petang akan bermula pada 3.30 dan berakhir 5.30 atau lebih awal. Kalau saya dah tak ada apa-apa topik yang nak dibincangkan, ataupun saya dah tak nampak apa-apa yang menarik, kita akan habis lebih awal lah. Untuk sesi malam, 8.30 sampai 10.30. Okay. So, basically, ini adalah waktu ataupun jadual saya live. Okay, antara collaboration saya dengan UAG Market. Okay, platform live ada 3. Kita live di Facebook, OPA lah saya tulis, dengan Facebook UAG. Dan kita live juga di YouTube UAG dan juga YouTube OPA. And then juga kita stream dekat Telegram UAG dan juga OPA. Okay, jadi basically saya cuma bagi satu feed, tapi UAG punya pihak IT diorang buat triple stream. Ni bukan triple stream lagi dah. Ini dah masuk kepada 6 stream serentak. So ada 6 platform yang membawa yang saya sedang live lah. So kalau nak tanya saya komen, saya tak nampak dekat platform mana yang ada komen banyak, platform mana yang tak ada komen. Jadi itu pihak admin yang akan uruskan lah. Which is bukan admin One Punch, tapi admin UAG Market. Jadi ini adalah jadual yang jadual yang yang telah disetkan, ataupun yang telah yang telah dijadualkan untuk saya, dengan collaboration UAG dengan One Punch Academy ini. Jadi apa lagi kita nak buat ni? Saya tak faham macam mana orang boleh live stream setiap masa. Saya tak boleh. Kalau nak saya buat live stream setiap masa, boleh. Kita layan M1. Kita layan M1. Tapi kena cepat lah. Now saya melihat market nak naik. Saya just fikir je, market nak naik. Tapi ke bawah 38%. Kita entry dekat 50% kalau dia masuk. So kalau dia masuk dekat 50% tu, saya akan entry. Ni contoh kalau kita nak scalping M1, macam mana, how to scalp M1 ni. And then kalau korang tengok dekat sini, ini adalah spread, betul tak? Spread. Jadi saya kena pastikan line merah ni dekat 50% baru saya boleh entry. And kalau nak bercerita pasal nak buat pending order, buy limit dan sebagainya, tak sesuai lah. Tak sesuai. Untuk M1 ni tak sesuai. You kena more kepada instant entry. Korang lebih much better lebih kepada instant entry. Lebih baik straight away instant masuk dalam market. Tapi saya takkan masuk lagi sebab kita ada spread dekat situ. So saya nak pastikan line merah ni at least dekat 50% dan saya akan masuk. Saya akan masuk. So stop loss kat mana? Stop loss kat bawah ni. Stop loss saya kat bawah ni je. Yang stop loss yang ni jangan dikira. Yang ni stop loss setup tadi petang. So ini entry yang saya masuk sekarang. Entry pada 50% of retracement. So berapa nilai TP saya? Ini nilai profit saya ataupun nilai risiko saya 8.95. Saya nak ambil 1/2. That means saya nak ambil, ini berapa? 10, 13, 14, 16. Saya ambil $16 sebagai reward. 1/2. 1/2. Ni risiko. And then ini TP.
1/2. Lebih kurang lah. Sebab ni nilai dia berapa? Kalau kita ikut betul-betul dia 8.95, lebih kurang $9 lah. Jadi that means kalau betul-betul nak exactly 1/2, dia ada 18. 18 kat mana? 18 kat mana? Okay, situ settle. Okay, 18 kat mana? 18 kat situ. Dah settle. Tak payah nak pening-peningkan kepala. And dah boleh pergi tidur ke, boleh pergi iron baju ke untuk kerja besok, boleh pergi cari barang makan ke, apa ke. Sebab apa? You dah ada entry, you dah ada stop loss, you dah ada TP. Korang nak buat apa lagi hadap chat? Setuju tak saya cakap? Korang nak buat apa lagi hadap chat? Entry dah ada, stop loss dah ada, TP dah ada. Adakah dengan lebih lama korang hadap chat, lebih pasti confirm market ikut? Adakah wujudnya teknik tenung? Yang ada teknik harapan lah. So in a way sebenarnya kita pun nak berharap benda yang sama. Jadi kita tengok market ni tenung. Bini panggil pun, Yang, ugut. Nanti. I tengah floating ni. Even kita dah profit biru pun. Yang, ugut, kaki. I tengah tunggu ni, nak TP ni. Guys, stop and cuba elakkan jadi hamba chat. Okay, cuba elakkan jadi hamba chat. Okay, macam mana kita nak elakkan daripada jadi hamba chat? Kita jangan tengok chat selalu. Saya terpaksa lah tengok sebab saya tengah live, kan? Jadi saya letak risiko $8. Fine, it's okay. Nilai risk $8 ataupun $9. TP saya $18. Either hit or tak hit, saya tak tahu. Kan? Dia nak hit SL saya ni atau tak, saya tak tahu. Bukan kerja saya, bukan urusan saya. Saya execute the market bila saya percaya yang ini naik. So ini retrace. Tapi kalau dia buat low yang baru, bermaksud yang jatuh ni bukan retrace, dia adalah trend. So kalau dia buat new low, kat saya, kalau dia buat new low kat saya, perlu ke saya kecewa? Perlu ke saya menangis di sisi bucu katil? Tak perlu kot. Tenang, relax. Relax. Okay, kita kena bertenang. Oh, EJ melipat. Nampak gaya je melipat. Okay, ketika yang tertinggi, kalau saya tengok kat sini, anggaran $10. Okay, yang tertinggi kalau kita tengok $60. Kan $60, 6 pip. So goal ni saya hanya akan biar. So kita entry 0.05 je. Whatever outcome dia ataupun reason ataupun impact dia pada malam ni, saya akan terima dengan hati yang terbuka. Saya akan terima dengan hati yang terbuka. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kita dekat M5. Okay, dekat M5, market jatuh, market naik, ada low, ada high. Nak masuk? Boleh masuk. Dipersilakan, tapi tunggulah at least 50% ataupun 61%. Okay. So, kalau kita ikut logik dia, based on structure yang ini. Tadi kita entry based on structure yang ini. So, kalau based on structure yang ini, inilah stop loss level yang terbaik untuk kita letak stop loss. Tapi saya dah buat calculation. Layan je SL tu dulu. Okay, SL dah hit. Okay, macam saya cakap, kali ni saya nak menggunakan M5 punya structure market. Saya nak entry another 0.05. Okay,
SL saya nak letak dekat sini. So nilai risiko saya $17. Nampak tu $17. So entry ni saya akan target TP at least $34. Okay, matematik dia $34. $35. So yang ini pun saya akan letak TP yang sama. Just for precaution. Okay. It's just for a precaution dalam market. Entry yang dekat bawah ni, yang mana saya entry hari tu dalam live juga. Dan sampai hari ni saya masih lagi tak ubah stop loss dia. TP pun tak ada. Memang tak ada TP untuk dia. Sebab saya plan untuk swing and then exit bila dah sampai masa dia lah. Okay. So itu saja daripada saya untuk malam ni. Kita akan berjumpa pada sesi besok petang ataupun tengah hari. Bukan petang ataupun tengah hari. Besok pukul 3.30 petang. Okey, terima kasih pada semua yang menonton. Tak kisahlah di Telegram, di YouTube, di Facebook dan di Facebook, YouTube dan Telegram. Okey. Saya hargai anda punya effort. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk mendengar. Jangan jemu. Jangan jemu. So kalau anda betul-betul ingin cuba perbaiki, saya tak cakap saya nak mengajar anda sampai perfect. No. But saya nak sama-sama, okay, kita nak sama-sama belajar dan muhasabah diri macam mana kita nak menjadi trader yang lebih better in execute trading, exit trading, entry dalam trading and berdisiplin. Tapi satu benda yang saya tak boleh ajar adalah emosi. Okey semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Layan dahulu video ini. Bye-bye. Okay, kelas. You buat apa? I trading lah paling. Kebaik tengok perempuan dari trading. Okay. Kenapa kau ni? I pun nak cari juga. Aku macam mana?